Teman-teman Ria 897. Lazimnya kita dengar kisah-kisah misteri berkaitan dengan Cik Pon kakak cantik. Dan ini satu lagi kisah Cik Pon kakak cantik. Berlaku di tempat berlari anak, tempat penduduk-penduduk daerah itu, kawasan itu berjoging ataupun berlari-lari anak. Jadi apakah kisah yang dialami oleh Encik Muhammad Ridwan? Beliau katanya di sini, saya tidak mendengar rancangan KC sebab saya bertugas setiap hari waktu pagi. Cuma kalau ada kesempatan, saya akan dengar melalui YouTube. Tapi bukan setiap hari dapat saya berpeluang. Harap KC dapat ketengahkanlah kisah saya yang saya rasa cukup mencabar ini ketika saya berlari-lari anak pukul 11 malam. Seorang diri. Lazimnya saya kalau berlari-lari anak di kawasan Bedok Reservoir Park, ada juga orang-orang yang lain. Ada yang sedang berjalan, brisk walking, ataupun ada yang jogging macam saya. Ada juga dengan anak-anak mereka sedang berjalan menikmati keindahan malam. Tapi hari yang saya pergi adalah hari Isnin. Ini kerana saya sedang clear leave, nak habiskan cuti, seminggu saya tidak bertugas. Jadi hari Isnin lazimnya keesokan hari bertugas, tidak ramai orang akan datang ke tempat yang saya maksudkan di Bedok Reservoir. Jadi KC pendengar misteri jam 12. Kata Encik Muhammad Ridwan, pada malam ini maksudkan, saya dah buat satu pusingan baru saya perasan. Hanya saya seorang saja yang berada di Bedok Reservoir Park pada malam yang dimaksudkan. Apa yang berlaku, teman-teman misteri jam 12? Cik Muhammad Ridwan berkata, kisahnya yang cukup mencabar dan menyeramkan. Beliau dah buat satu pusingan, kemudian baru sedar yang hanya dia seorang saja yang menggunakan taman tersebut. Tapi ia tidak mematahkan semangat saya untuk terus jogging ataupun berlari-lari anak. Saya niat di hati tak apa. Saya nak buat kali ini 4 pusingan barulah akan saya pulang ke rumah. Jadi pusingan yang pertama, yang kedua, nak masuk 2.5, tiba-tiba saya dengar di belakang saya bunyi syik, 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 syik. Dalam hati, mesti ada orang yang baru masuk taman ni juga nak berlari-lari anak dengan saya. Jadi saya pun tak indahkan, saya terus berlari, teruskan larian anak saya ataupun jogging saya untuk habiskan 4 pusingan. Jadi ini dah 2.5 pusingan pendengar Ria 897. Encik Muhammad Ridwan berkata, bila saya jogging, saya hairan bunyi itu macam konstan dekat belakang saya, tak gerak-gerak, masih ikut saya dari belakang. Seolah-olah dia tak boleh overtake ataupun potong saya. Jadi saya pun toleh. KC pendengar misteri jam 12, mungkin apa yang saya nak jelaskan ramai tidak akan percaya, tapi saya yang terkenal, saya tahu KC. Memang cukup menakutkan, memang cukup menyeramkan. Apabila saya pusing dan toleh ke belakang, alangkah terperanjatnya ternampak seorang nyonya tua KC, wanita Cina tua, sedang jogging di belakang saya. Tak apa. Yang menakutkan saya, keadaan dia berlari anak, badannya macam orang sedang nak rukuk solat. Tangannya kedua-duanya kiri kanan dirapatkan pada belah badan kiri dan kanan. Kemudian dia lari dari belakang ikut saya dengan dalam keadaan sedemikian rupa. Bila saya nampak, saya terperanjat. Saya istighfar, kemudian hilang pernafasan saya yang saya kawal. Ialah mengikut tempo saya jogging tu, tiba-tiba KC saya tercungap-cungap dibuatnya kerana ternampak benda tu di belakang saya. Bila saya berhenti, dia pun ikut berhenti. Saya baca Al-Fatihah 2-3 kali. Dari jogging, saya pecut lari. Saya lari, dia ikut lari, dan kali ini saya dah tak berani nak toleh ke belakang. Sampai saja tepi jalan, saya berdesut naik atas bukit, jemberang jalan dan pulang ke rumah saya di Bedok Reservoir Blok ... tak nak saya sebutkan. Pendengar misteri jam 12, kata Encik Muhammad Ridwan, walaupun cuti seminggu, untuk seminggu cuti itulah saya juga bercuti daripada berlari-lari anak di Taman Bedok Reservoir. Memang menakutkan, memang menyeramkan dan memang sukar nak dipercayai. Tapi itulah peristiwa saya, KC. Terima kasih dan selamat
tengah malam. Kata Encik Arsyad, pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku di rumah kampung saya. Dan sekarang ini saya dah tak duduk lagi kat kampung tu sebab saya dah berpindah ke Bandar Baru Uda. Rumah yang lebih besar, ada rezeki Kisi. Saya di Johor. Boleh saya sebutkan nama tempatnya Kisi? Kampung saya terletak di kawasan bandar, ataupun bukan bandar, itu rumah lamanya, rumah barunya, rumah lamanya, kampungnya terletak di kawasan perkampungan yang dipanggil Pontian. Rumah saya berdekatan dengan kawasan yang dikenali sebagai Pekan Nenas. Saya dahulu ada kebun nenas Kisi. Setelah hasil daripada penjualan nenas yang saya raih, kumpul duit, sebab itulah saya berpindah ke Bandar Baru Uda. Tapi bila saya duduk di Pontian bersama dengan isteri dan 2 orang anak saya, memang Kisi macam-macam gangguan. Antaranya kadang-kala ni saya mempunyai tabiat, saya suka sangat duduk di ambin rumah. Jadi bila di ambin tu saya akan isap rokok, saya akan kadang-kala duduk berbual dengan teman-teman lah yang tinggal juga berdekatan dengan rumah saya. Sampai pukul 2-3 pagi barulah kami masuk untuk tidur. Dan pada malam-malam tertentu kadang-kala bila teman saya tak dapat hadir, istilahnya dikatakan sini lepak, bersama dengan saya akan duduk sorang-sorang. Kadang-kala isteri saya akan menemani saya, tapi kalau isteri penat, esok harus bangun pagi, katanya melaksanakan tugas di kebun, jadi terpaksalah saya duduk sorang-sorang sebelum saya tidur. Memang walaupun saya tidur lambat, tetap saya akan bangun pagi untuk bertugas. Jadi kata Encik Arsyad, pada suatu hari ini saya sedang duduk di ambin rumah saya seorang diri. Tiba-tiba saya dengar ada orang beri salam. Assalamualaikum. Saya pun tak pandang tak tengok, saya jawab Waalaikumsalam. Kemudian baru saya pandang, sebab ketika itu saya sedang menggulung rokok saya. Jadi bila saya tengok, tadi dengar orang beri salam, mana orangnya? Saya sampai berdiri Kisi. Sambil saya berdiri, saya menyalakan rokok gulung saya. Kemudian saya tengok kiri kanan, kata Encik Arsyad, tak ada orang juga. Memang Kisi, setiap malam kampung saya sunyi sepi dan tak ada lampu ketika itu. Jadi meremang bulu rumah macam ada sesuatu yang tak kena. Saya angkat barang-barang saya yang ada di luar rumah tu, masuk ke dalam rumah, tutup pintu dan kunci pintu sekali. Kemudian setelah saya merokok, saya pun masuk ke dalam bilik lah. Jadi bila nak masuk dalam bilik Kisi, saya baru tersadar yang tingkap di ruang tamu saya lupa nak tutup. Jadi saya keluar balik, tangan saya ni kiri kanan capai tingkap yang terbuka di luar. Saya baru nak tarik Kisi, alangkah terperanjatnya ada rambut Kisi terjuntai daripada atas terus depan muka saya, rambut hitam panjang. Bila saya nampak, kata Encik Arsyad, saya terkejut. Saya terus tutup. Bila saya tutup, rambut tu terperangkap antara tingkap kiri dengan kanan dan tersepit. Rumah saya, tingkap saya bergegar seolah-olah benda tu tarik. Kisi tiba-tiba dengar ada benda terpekik di luar rumah. Kisi, bila pekikan itu, isteri saya terbangun. Anak saya 2 orang pun terbangun sebab terlampau kuat. Mereka keluar. Mereka tanya. Isteri yang tanya, kata Encik Arsyad, Bang, apa bang? Kenapa bang? Tak ada apa-apa. Malia, Dina, hari ini tidur dalam bilik bapak. Saya suruh 2 orang anak gadis saya tidur dalam bilik dengan saya dengan isteri. Sebab saya dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Sebab awal tadi, bila saya sedang duduk di ruang ambin, keseorangan, bila ada orang beri salam, saya jawab salam tanpa pandang siapa yang beri salam. Jadi saya rasalah dari apa yang saya belajar, kata Encik Arsyad, bila kita beri salam tanpa melihat sesuatu, seolah-olah kita membenarkan benda itu masuk ke dalam rumah. Walaupun salamnya tak jelas, dengar macam orang beri salam. Assalamualaikum. Jadi Kisi, anak saya 2 orang, saya dapat lihat mula berubah wajah ketakutan. Isteri saya pun mula rasa takut. Saya duduk dalam bilik, anak saya suruh baring di atas katil dengan isteri. Saya baring di atas lantai. Isteri tanya, bang, apa tu bang? Tak ada apa-apa, jangan tegur. Awak tidur. Malia, dah. Baca Al-Fatihah sebelum tidur. Tidur sekarang. Apa-apa dengar, jangan takut, jangan layan. Saya kata pada anak-anak saya.
Anak saya, Kisi, dari baca pelan-pelan, semakin kuat dia baca. Sebab apa, Kisi? Saya, isteri dengan anak dengar di luar rumah, luar tingkap bilik, Kisi. Kasih aku masuk. Kasih aku masuk. Kasih aku masuk. Isteri saya menangis ketakutan. Anak saya lebih dahsyat. Saya dah tak tahu nak buat apa, Kisi. Sepanjang malam, kata Encik Arsyad, kami 4 beranak baca dan baca dan baca sekuat-kuatnya sampai kurang tidur, sampai anak saya terlena kerana kepenatan. Bila pagi, saya periksa habis, Kisi, kata Encik Arsyad. Saya ada 4 ekor ayam yang saya simpan dalam reban. Setiap hari jam 5 pagi saya akan lepaskan ayam saya. Dan setiap hari sebelum maghrib saya akan ambil ayam saya simpan dalam reban balik. Ke-4 ekor ayam saya semua mati. Tak tahulah siapa punya angkara, mati, Kisi. Ada yang berdarah. Dan bila saya dapatkan bantuan seorang teman yang adalah sedikit ilmu tentang rawatan kepakaran dunia halus, mengatakan mungkin ada benda yang singgah. Bila saya jawab salam tanpa melihat, benda tu masuk ke dalam rumah, ingin masuk ke dalam rumah dan mengganggu ahli keluarga. Baik, pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah misteri anda di Ria 897 FM. Berikut ini kisah dari kiriman SMS yang terusnya akan saya terus berkongsi pengalaman. Dan ingatlah saudara, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan dan pengalaman daripada Zulhaimi berkongsi peristiwa yang menyeramkan. Dan kebetulan kisah yang diketengahkan ini berlaku juga di salah sebuah, saya tak nak sebutkan sebab dia sebutkan terowong mana, tapi jabanah lah, jambatan bawah tanah ataupun underpass yang digunakan beliau di kawasan East Coast. Dan kata Zulhaimi, saya dengan teman saya sebenarnya dah pun buat rancangan. Kami seramai 12 orang berada di pantai East Coast ketika itu, Kisi. Kami overnight sambil nak memancing. Dan oleh kerana ibu saya telefon ada kecemasan berlaku di rumah, saya terpaksa pulang. Waktu itu sekitar pukul 10 lebih malam. Jadi saya pun kata pada teman saya pulang dahulu, tengoklah. Kalau saya boleh kembali, saya akan kembali. Kalau tidak, minta maaf lah. Jadi saya pun bungkus barang-barang. Memang Kisi marah, tapi oleh kerana di rumah ada kecemasan, kata Zulhaimi, saya pun mula angkat beg saya dan mula berjalan kaki untuk pergi ke perhentian bas berdekatan dengan kawasan saya pancing. Dan Kisi, saya terpaksa menggunakan jabanah ataupun jambatan bawah tanah ataupun underpass untuk nyembrang lebuh raya ataupun digunakan di sini expressway lah, ECP yang ada di atasnya. Bila saya jalan tu, semakin nak dekat dengan jambatan bawah tanah tu, saya boleh terbau, Kisi. Memang sangat bau bunga melati, wangi sangat. Jadi oleh kerana saya ni suka fikir bukan-bukan, saya pun berhenti seketika. Dalam hati saya niat, tolonglah aku nak balik ni, tolonglah. Jadi bila dah bau bunga melati ni meremang, saya tengok kiri kanan tak ada orang lain kecuali saya seorang sedang berjalan. Apakah daya, saya terpaksa balik kan. Saya jalanlah. Bila jalan tu, saya sedang turun tangga, saya terperasan betul-betul beberapa meter di hadapan saya, di bawah tangga tu sedang berjalan ada seorang wanita. Jadi dalam hati, alhamdulillah ada orang, syukurlah. Saya pun turun, wanita tu pun turun. Jadi wanita tu jalan di hadapan saya berada di belakangnya. Saya jalan perlahan-lahan, kemudian di tengah-tengah jambatan tersebut dia berdiri. Para pendengar Ria 897 FM, kata Zulhaimi, bila wanita tu berdiri tidak bergerak tengah-tengah jambatan bawah tanah tu, saya mula berhenti dan saya mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Yang paling menyeramkan apabila wanita tersebut mula menangis ketika dia sedang berdiri. Kisi, kata Zulhaimi, saya tak fikir panjang, saya ke belakang pusing, lari lintang pukang, Kisi, naik tangga tu balik, pergi ke teman saya, ketakutan. Dan akhirnya 2 orang teman-temankan saya hantar saya sampai dekat bus stop untuk pulang ke rumah. Itulah pengalaman yang menyeramkan bila kami lalu di kawasan yang sama. Hairan, tidak pula ada bau-bau bunga melati, tidak pula ada nampak wanita, dan wanita itu selepas itu tidak kelihatan di mana-mana pun. Itulah pengalaman
Dan saya pernah dengar juga beberapa pendengar-pendengar dan juga rakan-rakan teman-teman mengatakan salah satu jambatan bawah tanah di kawasan East Coast ni ada juga kedengaran wanita menangis, gangguan-gangguan tertentu. Pernahkah anda mendengar? Dan Zulhaimi sebenarnya ada beritahulah jambatan bawah tanah ni dekat mana. Saya tak nak sebutkan, mungkin benar atau tidak tak pastilah, tapi itulah kisah dan akan saya teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Datang daripada Putri. Katanya saya adalah peminat MJ12, sedang mendengar Misteri Jam 12 dari rumah saya di Melaka. Beliau berkongsi peristiwa kejadian yang menakutkan ini berlaku. Katanya di sini, saya menetap di sebuah rumah, yang mana rumah saya ini 2 tingkat. Bahagian bawah, ruang tamu, dapur, dan ada 2 bilik tidur di bahagian bawah. Bahagian atas rumah, tempat bilik tidur dan ada ruang tamu yang kecil, serta ada balkoni di bahagian atas. Rumah saya ni memang jarang ada orang di rumah. Katanya di sini, ayah dan ibu saya, kata Putri, kedua-duanya meniaga. Mereka mengendalikan kedai mereka sendiri. Dalam pada masa yang sama, kata Putri, saya anak tunggal, tidak ada adik-beradik, dan saya ni masih bersekolah di salah sebuah universiti. Jadi pendengar Ria 897, jarang-jarang sekali saya akan menolong kedua orang tua saya, ibu dan bapa saya di kedai mereka. Jadi bila ibu dengan bapa keluar untuk berniaga, selepas subuh mereka akan siap-siap. Ayah yang memandu terus pergi ke butik. Jadi Putri katakan dalam kiriman email, maaf tadi muka suratnya agak tidak tersusun. Jadi Putri mengatakan bila kedua orang tuanya tidak di rumah, beliau balik sekolah, kadang-kadang pun lewat petang ataupun malam, rumah tu memang tak ada orang. Dan selalunya saya ni seorang yang tidak begitu berani. Jadi kalau balik memang saya tahu tak ada orang di rumah, saya tak akan naik ke bilik saya. Saya ada satu lagi bilik dekat bawah. Bilik di bawah tu saya akan letak pakaian-pakaian saya dahulu. Ada tuala mandi, di bawah pun ada tempat mandi. Saya akan masuk rumah, tanggalkan sepatu, masuk bilik tingkat bawah, ambil baju, tuala, mandi dekat tandas di bawah. Keluar, saya akan duduk dekat ruang tamu menonton TV ataupun main game, tengok handphone, masuk media sosial, sampaikan kedua orang tua saya pulang. Saya tak akan naik ke atas. Sebabnya, kata Putri, saya pernah 2 kali terkena benda yang sama, membuat saya takut sangat-sangat. Balik rumah jam 8 malam. Ibu dengan bapa saya masih belum pulang kisi. Saya pun tak fikir apa-apa, rumah sendiri, terus naik ke atas. Dalam perjalanan saya naik atas, saya dah rasa meremang, seolah-olah ada sesuatu yang tak kena kisi. Jadi saya pun tidak indahkanlah petanda-petanda meremang ni. Saya jalan daripada tangga tu, sebelum jalan dekat koridor panjang menuju ke arah bilik-bilik tidur, ada timbuk dekat tepi. Jadi selepas saya naik tangga yang terakhir, lepas timbuk tu, saya nampak ada kisi. Ada seorang perempuan rambutnya panjang, nampak daripada bahagian belakang, sedang masuk ke dalam bilik tidur ibu dan bapa saya. Jadi saya pun terperanjat pada waktu itu. Ternampak susuk tubuh berkenaan. Saya beranikan diri berjalan menuju ke arah bilik tidur ibu dan bapa saya. Saya jenguk dekat dalam.
tengok kiri, tengok kanan. Saya masuk ke dalam. Saya bersuara. Saya panggil. Langsung tidak ada orang. Walhal saya nampak dengan jelas ketika saya berada di tangga yang teratas. Tiba-tiba saya nampak ada perempuan jalan masuk bilik ibu dengan bapa saya. Saya keluar dari bilik. Bila dah tak nampak apa-apa, saya keluar dari bilik nak masuk ke bilik saya. Tiba-tiba Casey dekat belakang bunyi pintu ditutup, bukan dihempas bukan bunyi kedebam, tidak. Katanya Putri dekat belakang saya bunyi sama seperti orang tutup pintu dengan perlahan. Ketekak. Saya toleh ternampak pintu bilik kedua orang tua saya ditutup. Pada waktu itu saya dah tak boleh fikir lagi. Bayangkan pendengar. Putri kata, saya ambil tuala saya, lari turun ke bawah dan duduk dekat ruang tamu sambil saya telefon ibu dan bapa saya. Mereka masih belum lagi pulang. Bayangkan. Jadi, 2 kali saya pernah terkena benda yang sama. Nampak kelibat perempuan di tingkat 2. Sebab itu bila saya pulang, saya tak akan naik ke atas. Saya ada bilik standby dekat bawah. Pendengar Misteri Jam 12. Baru-baru ini katanya Putri, saya balik sekitar jam 6 petang. Balik rumah, saya rehat seketika, tengok TV, main game. Tiba-tiba saya terdengar orang panggil nama saya dekat atas dengan cara nada suara yang berbisik. Putri! 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 Saya tak akan toleh dan tak akan cari siapa yang panggil. Kalau yang lain mungkin terdengar suara seperti itu, pasti akan lari keluar rumah. Saya tidak. Saya cuba tenangkan fikiran dan tak nak fikir bukan-bukan, kata Putri. Dan akhirnya dapat ditewaskan. Ya, anda bayangkan, dapat ditewaskan perasaan seram. Saya berada dekat bawah, apa nak berlaku dekat atas, biarlah. Tak nak masuk campur sampai kedua orang tua saya pulang. Saya tidak beritahu hal ini kepada ibu atau ayah saya. Sebab saya tak nak mereka khawatir. Dah satu hal lagi, dari sekolah, saya kena pula pergi ke tempat mereka berniaga. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa jua yang anda dengar, ingat, semuanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini kiriman daripada Kamarudin, berkongsi peristiwa beliau. Kamarudin katanya di sini, waktu itu saya sedang memandu Casey. Memandu daripada Singapura nak pergi ke Genting Highland. Sebenarnya keluarga, saudara mara saya sebanyak 3 kenderaan konvoi bercuti ke Genting Highland. Saya tidak dapat ikut mereka. Pada saat-saat terakhir di tempat tugas, ada satu kecelakaan yang berlaku. Jadi saya kena overtime untuk cover seorang rakan yang kemalangan di tempat tugas. Nak tak nak, saya telefon keluarga saya, suruh mereka berangkat dulu. Isteri saya kata tak apalah, dia tunggu. Tapi saya kata tak nak. Kesiankan anak-anak yang dah semangat nak keluar bersama dengan sepupu-sepupunya. Saya kata pada isteri, awak tumpanglah ke kereta Abang Noh. Biarlah saya dekat kerja ni, saya dah habis, saya janji. Saya balik rumah, saya mandi, saya terus naik ke Genting Highland. Jadi malam tu isteri saya berangkat dengan Abang Ipa, dengan Kakak Ipa, 3 kereta konvoi Casey. 3 kenderaan. Mereka berangkat sekitar pukul 9 lebih malam. Saya masih berada di tempat tugas. Dan akhirnya saya dibenarkan pulang sekitar 1 lebih pagi. Bayangkan berapa lama tu saya tunggu. Dalam perjalanan mereka ke tempat itulah, saya pun message isteri saya. Dan isteri saya pun pesan supaya pandu berhati-hati. Balik rumah, mandi, saya makan, saya keluar. Rakan pendengar Ria 897, katanya Kamarudin,
Dalam perjalanan ni, saya sempat pergi ke kedai minyak untuk membeli sekutar rokok, air kopi sebab nanti nak menahan ngantuk, dan saya top up minyak saya yang nak dekat habis. Bila sampai di sana, salah seorang parking attendant tu bertanya dengan saya, "Bang nak pergi mana, bang?" Abang nak naik genting lah." "Seorang?" "Tak, keluarga abang semua dah sampai. Abang dah terlambat sikit." "Oh, bang kalau lalu dekat Karak tu hati-hati ya bang Karak? Kenapa pula?" Abang tak dengar ke cerita tentang Karak? Nanti adalah abang ternampak dekat tepi jalan tu. Abang jangan berhenti, jalan terus saja." Saya pun senyum kisi, dalam hati bercakap, budak ni macam faham pula berbual aku macam ni. Seumur hidup saya, turun naik genting Highland, pergi Kuala Lumpur, pergi Melaka. Alhamdulillah katanya Cik Kamarudin, tak pernah pun saya ternampak terkena gangguan. Ya, terima kasih dek Naik kereta, saya pandu. Kisi dipendekkan cerita, bila nak sampai dekat kawasan Lebuh Raya di Karak ni lah, tiba-tiba saya rasa macam tak sedap hati. Betul Kisi? Katanya di sini, kereta yang saya pandu ni dalamnya keadaannya makin sejuk, terlampau sejuk. Sampaikan saya matikan aircon pun tetap rasa sejuk. Pelik, tapi itulah pengalaman yang saya alami ketika itu. Sedang memandu ni, saya pun waktu itu sedang mendengar stesen radio di seberang lah. Tiba-tiba stesen radio tu jadi hilang-hilang tu Kisi. Macam dengar tak dengar, dengar tak dengar. Saya mulalah tangan saya ni tekan, sebab tidak ada stesen yang preset. Saya tekan stesen mana cuba nak dengar. Sambil saya tengok depan, saya tengok radio saya tengok depan, saya tengok radio. Tiba-tiba Kisi, sedang saya memandu sebelah kiri jalan tersebut, terperanjat dari jauh, nyaris-nyaris saya rasakan saya berlanggar dengan seorang gadis berpakaian baju merah di tepi Lebuh Raya dekat kawasan Karak, katanya Kamarudin. Mungkin apa yang saya ceritakan mungkin susah nak dipercayai, tapi itulah yang terjadi pada saya. Nasib baik Kisi, saya tidaklah hilang kawalan kenderaan, cuma terperanjatlah. Bila tengah pandu kenderaan dalam 110 km sejam, kelajuan yang saya guna pandu tu, ternampak orang dekat tepi. Seperti jaraknya dengan kenderaan saya lebih kurang dalam mungkin 1 hingga 2 meter. Tidak begitu jauh sangat Kisi. Jadi bila nampak orang tu, saya cuba mengelak, tapi dapat dikawal kembali dekat lorong yang sama, katanya. Pendengar Ria 897, apa yang memeranjatkan saya apabila saya pandang daripada cermin rear view mirror? Tidak ada seorang pun yang saya nampak di tepi jalan. Casey, saya mula rasa kenderaan saya rasa berat. Kenderaan saya ni seolah-olah tidak boleh dikawal. Dalam hati bercakap, kenapa berat sangat kereta aku ni? Saya pandu. Saya tekan minyak saya. Speedometer dah naik. Tapi kenderaan tetap bergerak dengan perlahan, seolah-olah berat. Di belakang saya kereta high beam beberapa kali. Sebab saya rasa mungkin saya pandu waktu itu macam 80 hingga 90 km sejam. Padahal di speedometer anak panah menunjukkan 130 km sejam. Semua overtake saya, semua overtake. Sampaikan bila saya pandang, ada yang bukan tengok saya tapi tengok atas kereta saya. Rakan pendengar Ria 897, saya turunkan tingkap cermin saya kiri dengan kanan bahagian depan. Sambil saya memandu, katanya Kamarudin, saya azan sekuat yang saya mampu. Saya azan Kisi sekuat yang saya mampu. Setelah habis azan, baru dapat rasakan kenderaan saya bertahap-tahap menjadi laju dan bergerak seperti biasa. Itulah kisah pengalaman yang tak dapat saya lupakan, Kisi. Boleh jadi berat kereta saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi.
datang daripada Encik Saiful yang berkongsi peristiwa beliau. Yang ini ketika dia sedang memancing pada waktu malam. Dia memancing seorang diri. Kejadian yang menakutkan ini berlaku apabila dia berada di kawasan di mana ni? Okey. Cerita ini dikongsi sama oleh pendengar kita ketika dia sedang berada di tepi pantai, yang mana beliau memancing di kawasan pantai Sembawang pada waktu malam seorang diri. Dia sampai di kawasan Sembawang ni seorang diri sekitar jam 10 lebih malam. Katanya Cik Saiful, pada waktu itu saya memang keluar memancing seorang diri. Memang tidak saya rancang dengan teman-teman. Selalunya saya akan ajak teman-teman saya untuk temankan saya memancing. Mereka pun kaki pancing juga dan mereka tak pernah pun katakan tidak bila saya mempelawa mereka untuk ikut saya memancing. Jadi pada malam tu saya memang tak nak menyusahkan kawan-kawan saya, dan saya pun tengah ada sedikit masalah, katanya Encik Saiful, adalah selisih faham saya dengan pasangan tunang saya. Jadi saya ingatkan mungkin nak dapatkan ketenangan dengan pergi memancing, melakukan hobi yang sering saya lakukan, katanya Encik Saiful. Bila saya berada di kawasan Sembawang, waktu tu nak dekat 10 malam lah, 9.50 lebih minit malam. Saya ingat lagi, saya letakkan kenderaan di tepi masjid dan saya berjalan menuju ke arah tepian pantai di Sembawang. Dan inilah kisah yang diceritakan oleh Encik Saiful dalam Misteri Jam 12. Anda bayangkan apa yang berlaku, yang terjadi pada Cik Saiful, kisah yang tak dapat beliau lupakan. Dan ingatlah, setiap kisah sekali lagi hanya sekadar hiburan saja, dan inilah pengalaman Cik Saiful. Saya memasang joran kisi. Ombak pada malam tersebut agak kedengaran kuat. Dan bila saya lihat sekitaran saya, hanya saya seorang saja yang berada di tepi pantai. Sembawang Park. Ini dekat dengan sebuah masjid, Casey. Tempat tu pada waktu malam memang sunyi dan sepi. Lazimnya akan ada pemancing-pemancing lain. Tapi saya dapati, tahun demi tahun, orang yang memancing di tempat ini berkurangan, Casey. Satu, kerana memang tidak sesuai. Tempat ini untuk keluarga. Lazimnya yang memancing ni akan bawa isteri, anak-anak. Kerana apa? Tempat ini agak banyak nyamuk. Tempat ini juga ada tempat-tempat difahamkan orang buang ancak, difahamkan orang buang abu. Dan saya juga tahu tempat ini adalah orang buang saka ataupun barang-barang yang diperolehi daripada perubatan sihir. Saya memang tidak pernah terfikir yang bukan-bukan, kata Saiful. Dah pasang joran, dah cocok umpan, saya lontar umpan saya menggunakan joran langsung masuk ke dalam laut yang ada di hadapan saya. Saya pacakkan joran saya, kemudian saya duduk menggunakan kerusi lipat kecil yang saya bawa bersama. Dan bila saya duduk menyandar tu, saya keluarkan buku. Pada waktu itu saya gemar bermain satu permainan Sudoku. Ini buku Sudoku saya bawa bersama dengan pensil. Saya pun duduk sandah dan saya bermain dengan buku Sudoku. Adalah buku-buku nombor tapi bukan nombor ekor, jangan salah faham kata beliau. Jadi Casey, sedang saya bermain-main buku Sudoku tu, tiba-tiba joran saya ni berbunyi, seolah-olah terkena gigitan ikan. Saya pun duduk dan perhatikan lagi. Kalau ia bunyi sekali lagi, saya akan bangun dan menuju ke arah joran saya. Saya pun duduk dan tengok. Tapi kali kedua tidak berlaku sebarang gigitan kepada umpan saya. Ini mungkin terlanggar sesuatu. Sebab itulah ia berbunyi. Saya pun kembali bermain Sudoku saya. Tiba-tiba Casey, pada malam tu,
yang mana saya berada di tepi pantai seorang diri, tidak ada orang lain. Masjid pun, para anggota masjid dah pun pulang ke rumah. Jadi rata-rata dekat kawasan tepi pantai yang memancing ni, mungkin ada yang belum pernah pergi, pergilah anda cari di peta, di Google, iaitu sebuah masjid. Saya tak ingat apakah nama masjid tu. Di masjid dekat kawasan Sembawang, tepinya pantai. Bayangkan sekeliling kawasan itu, hanya saya seorang saja yang sedang memancing pada malam tersebut. Tengah pancing, dah duduk lebih kurang nak dekat 15-20 minit Casey. Setelah saya luntar joran yang pertama dan tunggu umpan dimakan ikan, saya tiba-tiba terdengar bunyi burung hantu Casey. Bunyi burung hantu di kawasan hutan yang mana tempat ini agak seram sedikit. Saya pun buat bodoh. Katanya Saiful tak nak layan bunyi burung hantu yang seolah-olah ni nak menakut-nakutkan saya. Saya tetap duduk dan tetap bermain dengan buku sudoku saya. Apabila sesuatu berlaku, itu yang membuat saya rasa takut dan terperanjat sangat-sangat. Saya terdengar joran saya, loceng pada joran berbunyi sekali lagi. Ya, ia berbunyi seolah-olah ada sesuatu yang tarik. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini confirm ada gigitan pada sesuatu. Jadi saya pun pergi ke depan. Pergi ke depan, tarik joran saya daripada dipacak tu. Kemudian saya pusing-pusing motor kepada joran saya. Dan dapat rasakan agak berat sedikit. Dan mungkin dalam hati ini, Alhamdulillah dapat ikan. Sedang saya tarik, nak reel tu, tarik. Tiba-tiba saya terdengar Casey. Saya tengok di belakang saya, seolah-olah ada suara orang minta tolong. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan ya, Saiful memberitahu dia dekat kawasan tepi pantai, ada hutan di belakangnya, pokok-pokok, di mana dia terdengar suara orang minta tolong pada malam yang dimaksudkan. Saya sedang nak tarik ni, tarik sambil terdengar suara tu. Saya terhenti seketika, toleh belakang, toleh kiri, toleh kanan, tak ada apa-apa. Saya cuba lagi tarik. Masih kedengaran suara orang minta tolong Casey pada malam tersebut. Dan mendengar Ria 897 FM, saya tetap tidak indahkan. Alhamdulillah akhirnya dapat seekor ikan Casey. Seekor ikan yang naik ke darat. Saya pun tanggalkan daripada mata kail, gigitan mata kail, masukkan dalam box, styrofoam box berwarna putih. Kemudian saya pasang lagi umpan, saya lontar lagi umpan tu masuk ke dalam laut. Dan saya kembali ke tempat duduk saya. Dan sambil saya duduk, saya bermain lagi dengan permainan buku yang saya bawa bersama. Kali ini Casey, apa yang terjadi, saya tengah duduk, depan saya ni ada kotak, iaitu toolbox yang mana saya simpan barang-barang pancing. Tepi toolbox ada styrofoam box yang ditutup, dalam ada seekor ikan yang saya tangkap. Tak tahu macam mana angin pun tidak kuat, tapi styrofoam box saya tiba-tiba terbalik. Dah terbalik, tutupnya terbuka. Baru saya nak bangun, nak angkat box tu, nak dirikan balik dan tutup balik, tiba-tiba ia bergolek Casey. Bergolek sebanyak 2 kali. Dia tergolek dan lalu ikan yang saya tangkap terkeluar daripada styrofoam box saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Saiful kata, saya cuba kejar, tapi styrofoam box tu macam lari dari saya. Apa yang memeranjatkan saya, apabila ikan yang saya tangkap tu terkeluar daripada kotak styrofoam box, dan tiba-tiba ikan tu melompat, sampaikan dekat satu sudut yang mana saya takut nak dekat, sebab saya rasakan macam ataupun seperti ada sesuatu yang berada dekat ikan lompat. Jadi akhirnya saya pun buat bodoh. Saya cuma angkat kotak styrofoam box saya, kembali ke tempat duduk, dan saya masih perhatikan ikan tu masih berada di tempat yang sama. Saya takut nak dekat. Firasat saya memberitahu di tempat itu seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Malam tu saya hanya mampu bertahan selama lebih kurang sejam Casey.
sebelum saya buat keputusan untuk pulang ke rumah. Jadi setelah hampir sejam, saya pun tak apalah, dapat seekor ikan terlepas, mungkin tak ada rezeki. Saya pun bungkus barang-barang saya, joran saya, kerusi yang saya bawa, saya lipat balik, barang-barang masuk dalam kotak. Kotak styrofoam saya angkat. Dan sebelum saya tinggalkan kawasan tu, saya sempat toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya apabila saya toleh ke belakang untuk tengok ikan yang saya tangkap tadi. Ikan tadi tidak mempunyai kepala. Kepalanya tertanggal dari tubuh. Sekarang persoalannya, siapa yang tanggalkan kepala ikan tu? Kalau mungkin terkena air laut, terkena batu pun, kemanakah kepala ikan tu menghilang? Saya dapat lihat, Casey, kepalanya tanggal, hanya tinggal badan saja. Saya tahu mesti ada sesuatu yang tak kena, sebab seperti yang saya katakan, tempat yang saya memancing ni popular sangat-sangat untuk orang yang suka hanyutkan ataupun buang ancak, buang abu, tempat orang buang saka peliharaan ataupun saka yang disihir. Inilah tempat yang paling popular. Sebab itulah tidak ramai lagi yang nak datang menggunakan tempat ini sebagai tempat memancing bersama teman-teman dan keluarga. Casey, dalam perjalanan saya nak balik ke kenderaan saya, nak simpan barang-barang, masuk kereta dan tinggalkan kawasan tu. Saya dapat dengar, Casey, orang panggil nama saya beberapa kali dengan panggilan suara yang halus. Saiful, Saiful, Saiful. Saya tidak indahkan. Sambil berjalan, mulut saya membaca surah. Dalam kereta, masuk, hidupkan enjin. Saya kebelakangkan kenderaan dan tinggalkan kawasan yang disebutkan. Malam tu saya berjaya. Berjaya apa? Berjaya melupakan masalah saya. Sebab saya katakan tadi, saya nak pergi memancing untuk lupakan masalah yang saya hadapi. Itu sedikit salah faham bersama dengan tunang saya. Sampai sana memang masalah lupa. Sebab saya ditakutkan oleh sesuatu yang tak dapat saya lihat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini pendengar kita kongsi. Okey. Katanya selamat pagi Cik Lan. Okey, selamat dan pagi. juga Casey. Alhamdulillah. Katanya saya pernah mempunyai pengalaman di Malaysia. Waktu tu saya book hotel melalui internet. Oh, okay, jadi betul. bila dia sampai, Aku dah lah. jadi dia bila sampai di ini kejadian ini berlaku di Melaka. Betul. Jadi bila sampai di Melaka, dia bawa keluarganya. Betul. Nak serahkan pasport. Hotel kata, oh tak ada booking. Jadi tak ada booking lah. Oh, jadi, tak ada booking, okey. mungkin dia tersalah ke tersilap, tak tahu. Jadi bila dia tanya, okey tak apa, dia nak book sekarang. Kata hotel dah penuh. Oh, dah penuh? Jadi dia terpaksa, saya terpaksa dengan keluarga saya cari hotel yang mana ada kita tinggal. Ini mesti malam minggu ni. Jadi dia kata tak kisahlah. Okay. Sekali saya pergi dekat satu hotel ni. Hotel ni tak tinggi . Katanya hotel ni cuma 4-5 tingkat saja di kawasan Melaka. Dan bila saya masuk dalam hotel tu, ini saya rasa mungkin 2 star hotel. Jadi hotel ni dalam tak ada tandas. Tandas ni kongsi dengan orang dekat luar. Oh, tu dah macam rumah. Itu one star tu. One star tu. Itu dah seperti macam homestay. Dah macam homestay. Sana homestay diorang kasih kunci je. Pandai-pandai dah tak ada towel. Dikatakanlah hotel ni memang tandas semua di luar. Saya pernah mengalami. Pernah untuk pergi ke hujung sana. Ada satu 6 untuk tandas mandi. Untuk mandi. 6 apa? Cubicle lah. Partition masa situ. Saya mengalami. Jadi beliau kata saya dengan isteri dan seorang anak saya, anaknya berusia 5 tahun pada waktu tu, terpaksa menginap di hotel ni di tingkat 2. Jadi isteri saya memang tak suka. Sebab keadaan hotel ni pasal tak ada privacy. Jadi wanita tak elok lah. Dan hotelnya bila kami masuk dalam tak ada aircon, kipas angin biasa. Oh, ini RM40 kot. Ini 40, kalau kau tak ada aircon 45. Ini saya pernah mengalami yang pendengar ni, saya rasa harga ni bawah RM50. Jadi kata terpaksa lah sebab dah tak ada tempat lagi. Betul. Dan itu pun dah malam. Betul. Jadi kalau nak pilih hotel nak jalan agak berbahaya katanya. Bahaya. Kalau tidur arena pun bahaya juga. Orang acukan pisau ke apa boleh rompakkan kan jenayah. Dia kata terpaksa. Dan malam yang pertama isteri saya tak boleh tidur.
Saya ingatkan, katanya saya fikirkan bila isteri saya tak boleh tidur, mungkin dia macam tak selesa lah. Hotel ni mungkin tak standard dia. Saya pernah kena pijat, tak boleh tidur. Jadi isteri dia ingatkan. Okey. Saya ingatkan isteri saya ni tak boleh tidur, Casey. Sebabnya mungkin dia cerewet. Jadi dia golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Tapi akhirnya isteri cakap dengan saya, bang, saya bukan cerewet tu bang. Saya macam tak sedar hati lah dalam bilik ni. Gangguan. Dia kata ada sesuatu yang tak kena. Betul. Jadi apa yang berlaku malam tu, anaknya tidur di tengah-tengah, katil besar lah. Betul. Jadi isteri, suami, kiri kanan anaknya, anak yang berusia 5 tahun ni, akhirnya terlelap tidur. Dan katanya bila isteri saya tidur, kemudian isteri saya terbangun. Wow. Terbangun, dia kejut, bang, mana anak kita? Oh, ya ke? Anak dia tak ada. Jadi dia bangun, dia terperanjat tau. Bilik hotel tu memang gelap. Katanya, saya dengan suami dalam keadaan ketakutan. Adakah anak kita keluar ataupun diculik orang? Sebab hotel ni 1 star ke 2 star. Takut orang masuk, kita tak perasan. Betul. Casey nak tahu anak saya dekat mana? Anak saya sedang tidur dekat atas almari. Allahu Akbar. Tengah tidur, anak saya berusia 5 tahun ni baring. Dia ada satu almari panjang. Dekat atas almari tu anak saya sedang baring. Dan itu apabila saya tersadar, kejut suami pun bangun tengok tak ada orang. Dalam beberapa saat terdengar anak saya menangis yang sedang berada di atas almari tu. Saya tak tahu macam mana anak saya boleh panjat, sebab almari tu memang tinggi. Dan suami saya bangun, cuba tarik anak saya perlahan dan peluk dia, menangis. Malam tu kita tidur, lampu semua kita buka, tapi tingkap yang kita buka tu kita tutup sebab takut. Betul. Sebab sebelum ni kita tidur buka tingkap, katanya panas, gunakan kipas saja kan. Betul. Terpaksa tutup tingkap dan kita terpaksa tidur dalam keadaan bilik yang terang. Dan dalam bilik ni pun televisyen tak ada. Betul. Kalau ada televisyen, saya dah hidupkan televisyen menjadi sebagai teman kalau kita sedang tidur. Dan sampai ke saat ini saya tak tahu apa yang terjadi dengan anak saya, bagaimana dia boleh naik sampai di atas almari tu katanya. Pendengar Ria 897, kiriman email yang pertama ingin saya sempurnakan tentang seorang pendengar yang bernama Liza. Beliau sebenarnya sedang mencari barbecue pit kawannya. Dia memandu, sampaikan telajak mencari kapak ataupun tempat meletak kereta di kawasan Changi. Jadi apa yang berlaku? Saya akan teruskan kisah ini bersama anda. Misteri Jam 12. Kisah yang ingin saya sempurnakan datang daripada pendengar bernama Liza, berkongsi peristiwa yang menakutkan, kisah yang tak dapat dilupakan. Katanya, Casey, waktu itu saya sebenarnya sedang memandu kenderaan dan secara lazimnya saya tidak memandu. Waktu itu, katanya Liza, abah saya, ya abah tu bapak lah, bapak saya membenarkan saya menggunakan keretanya. Jadi malam hari sekitar pukul 10 lebih malam, setelah saya berehat balik dari tugas, saya pun bangun, mandi, siap-siap dan keluar memandu kenderaan abah saya pergi ke Changi. Jadi teman saya telah pun mengarahkan saya Changi, kapak nombor berapa. Saya pun mencari kapak tersebut kerana barbecue pit yang dijalankan oleh rakan saya berdekatan dengan kapak yang disebutkan oleh rakan saya. Saya pandu sampai saya telajak berada di kawasan Changi Coast Road. Casey dan pendengar Ria 897, apabila saya hentikan kenderaan, saya berbual dengan teman saya di tepi jalan di telefon dan saya tanyakan teman, "Korang kat mana ni? Aku dari tadi pusing-pusing tak jumpa." Jadi akhirnya teman saya ni, itu kali ketiga atau 4 saya telefon, teman saya tanya saya di mana. Bila saya katakan saya berada dekat Changi Coast Road, teman saya kata, "Kau tunggu di sana, nanti aku datang, kita naik motor, kau ikut dari belakang." Jadi saya kata okeylah. Saya pun letak telefon dan tunggu rakan saya yang akan menunggang motosikal untuk tunjukkan jalan ke mana, di manakah mereka berada. Pendengar Ria 897,
Sedang saya tunggu Kisi, sedang saya tunggu teman untuk datang, saya perasan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya merupakan tempat jogging track ataupun cycling track, dan sebelah kanan saya merupakan lapangan terbang, iaitu runway track untuk kapal terbang. Jadi sedang saya duduk tengok kapal terbang, ada yang mendarat, ada yang terus terbang, ada yang katanya sedang nak terbang. Jadi saya tengok sebelah kiri pula. Saya terperanjat Kisi apabila ternampak ada seorang budak perempuan, rambutnya panjang sampai ke punggung, sedang jalan seorang diri. Seorang jalan. Waktu tu dah hampir-hampir 11 suku malam kalau tak silap saya. Pendengar Ria 897, bila nampak budak tu sedang berjalan seorang diri, tumpuan saya dah beri pada budak yang dimaksudkan. Saya lihat dia jalan perlahan-lahan Kisi. Lama-kelamaan, bila saya tengok, saya tertanya pada diri saya, Astaghfirullahalazim, budak ni berjalan ke terapung? Sebab cara dia berjalan seolah-olah bukan macam berjalan, macam dia sedang terapung-apung, gliding on air. Katanya Liza. Jadi saya perhatikan, cuba tengok kaki, tak nampak. Sebab dress, baju panjang yang dia gunakan labuh sampai ke lantai. Dia bergerak Kisi perlahan-lahan. Jadi Liza mengatakan, saya sampai naik takut. Meremang bulu rumah saya dibuatnya. Jadi saya pejam mata dan saya kata dalam hati, Ya Allah, tolonglah lindungi aku daripada gangguan iblis dan syaitan. Kata Liza. Saya buka mata, budak tu dengan sekelip mata boleh hilang Kisi. Mustahil budak tu boleh hilang. Changi Coast Road, panjang. Kalau dia lari depan pun saya boleh nampak. Dia lari ke belakang pun saya toleh boleh nampak. Melainkan dia lari masuk dalam hutan. Pendengar Ria 897, beberapa minit kemudian setelah budak tu hilang, kawannya pun sampai menunggang motosikal. Mereka suruh saya buat U-turn. Jadi saya pun pusingkan kereta saya untuk patah balik ke kawasan Changi Village bersama dengan rakan yang menunggang motosikal di bahagian hadapan. Itulah peristiwa pengalaman saya ketika saya memandu sesat jalan di Changi Coast Road dari seorang pendengar yang bernama Liza. Terima kasih Kisi dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Selamat pagi pada pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah selanjutnya ini. Ini datang daripada seorang pakcik. Katanya nama saya Cik Amit. Cik Amit berkongsi satu kejadian yang berlaku yang melanda anak saudaranya. Begini Kisi pengalaman saya. Saya harap ramai dapat ambil iktibar dari apa yang bakal saya ketengahkan. Saya ni Kisi mendapat panggilan pukul 2 lebih pagi. Panggilan dalam keadaan yang begitu cemas. Pada mulanya saya tak dapat dengar apa yang mereka cakap. Yang pertama, saya ni tengah tidur. Bangun tidur, seluruh anggota tubuh ni belum 100% bangun. Telinga pun belum dapat mendengar dengan betul. Jawab panggilan dengan keadaan suara mengantuk. Hello? Dekat ujung talian pula Kisi. Terdengar pekik sana pekik sini, kekicuhan. Saya kata tak dengar. Hello, sampaikan saya marah. Kemudian barulah dapat dengar dengan jelas. Anak saudara saya telefon. Katanya, Pak Amit, tolong Pak Amit, dah tak tahu nak telefon siapa Pak Amit. Siapa ni? Saya tanya. Dia pun kata namanya siapa. Saya tak nak sebut nama anak saudara saya, kata Pak Amit kita. Jadi misal kata anak saudaranya saya berikan nama samaran Zul yang telefon. Zul, ada apa ni? Pak Amit tolong saya Pak Amit. Jadi saya berbual dengan dia dengan baik, sampaikan isteri saya pun terbangun. Rupa-rupanya dapat panggilan, katanya tolong tak, boleh tak? Mereka sekarang ni berada dekat kawasan Sembawang Park. Betul-betul dekat belakang masjid. Katanya salah seorang daripada kawannya dalam keadaan kena rasuk. Dan semua dalam keadaan takut, tak boleh tinggalkan budak tu. Jadi di telefon saya menangis-nangis. Saya kata, tunggu nanti Pak Amit datang.
Saya pun bangun, siapkan diri, bawalah barang-barang yang perlu seperti minuman kosong ataupun air putih. Saya bawa satu buku surah Yasin dan kata, tanya isteri saya, nak pergi mana bang? Saya pun jelaskan. Isteri saya tak ikut, saya pergi seorang. Memandu kereta KC, akhirnya selamat sampai dekat Sembawang Park di belakang masjid. Sampai, tengok budak perempuan KC. Usia sebaya dengan anak saudara saya, lebih kurang 15-16 tahun, dekat sebatang pohon. Budak tu KC tengah duduk dekat atas pokok. Macam mana dia boleh naik atas tu? Saya tanya kenapa, ni dia tunjuk kawan dia dekat atas. Tinggi KC. Macam mana dia panjat? Mereka semua kata, mereka tak tahu, tak perasan. Mereka tengah jalan, suluh sana suluh sini. Tiba-tiba, bila salah seorang daripada mereka tanya, mana Kristina? Cari Kristina. Pusing kiri kanan. Bayangkan, ini pada waktu malam Kristina! Mana pula ni? Dia ni betul menyusahkan kita lah. Kristina! Kau tadi dengan dia kan? Yelah, aku dengan dia. Korang jalan, aku ikut jalan. Tadi dia belakang aku tau. Kristina! Tiba-tiba, kami terdengar sesuatu. Kau dengar tak? Macam ada suara orang ketawa. Suluh kiri, kanan kiri. Akhirnya, anak saudara saya suluh atas pokok. Kristina sedang duduk dekat sebatang pohon, bahagian atas. Tempat tu tinggi. Macam mana Kristina boleh panjat sampai naik ke atas KC? Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Saya datang, saya tengok, tinggi ni. Saya pun tak boleh panjat ni. Jadi salah seorang dari mereka katakan, mereka tak tahu, mereka cari-cari, akhirnya dapat tahu Kristina sedang duduk dekat atas. Jadi bila sedang duduk, saya sedang suluh lampu suluh ni. Dia sedang duduk, kemudian dia tarik rambut. Bermain dengan rambutnya. KC, untuk pengetahuan KC lah. Kalau jenis jin yang merasuk wanita yang suka main rambut, walaupun rambut dia pendek, cara dia tarik tu macam rambut dia panjang sangat. Itu adalah sampukan gangguan Pontianak. Bawah pokok tu, ada orang tanam joystick. Di bawah pokok tu ada berhala, ada kain-kain tertentu yang diletakkan, ditinggalkan. Jadi, dia naik tu, boleh saya katakan adalah pokok berpuaka. Saya ni bukanlah mahir dan kuat sangat KC. Pendengar Ria 897 FM. Katanya di sini, saya ni bukanlah kuat dari segi ilmu tentang hal-hal sedemikian rupa. Saya pun tak nak salah baca KC. Baca Yasin sekarang, habis porak-peranda tempat tu. Benda-benda yang tinggal dalam pokok tu mengamuk ikut saya balik, mengapa-apakan isteri dengan anak-anak saya pun masalah. Jadi saya ni harus juga mengambil langkah yang bijak. Saya berdiri, saya suluh, saya panggil dia beberapa kali, iaitu budak perempuan tu. Assalamualaikum. Kristina? Kristina? Apa buat dekat atas tu? Boleh Kristina tunjukkan pakcik macam mana Kristina panjat naik atas? Pakcik tak percayalah Kristina boleh panjat ni. Macam bidik je. Macam bohong pun ada. Dia tetap bermain dengan rambut KC. Ini mesti kes tipu ni. Tak percayalah. Macam mana dia naik atas ni? Tak mungkin Kristina ni boleh panjat. Tengok tu betul. Tempat ni tinggi ni. Kristina ketawa kan pakcik.
Pakcik tak percayalah. Pakcik ni orang dewasa pun tak mampu panjat sampai atas tu. Pokok ni besar ni. Sedang saya bercakap. Cakap dan kata tak percaya macam mana dia boleh panjat. Ini tipu. Tak ada orang boleh buat benda macam ni. Kalau betul Christina boleh panjat, pakcik sendiri akan datang balik bawa makan. Pendengar Misteri Jam 12. Anda bayangkan, setelah bercakap, Christina turun. Dari atas pokok dia turun. Laju Cara dia turun, macam dia ni ada pengalaman panjat pokok. Sampai dekat bawah, dia berdiri depan saya dan dia kata, sekarang saya dah turun. Nak tengok saya panjat. Kata Christina kepada saya. Nanti dulu Christina. Saya terus pegang dahinya. Saya pegang dahi dan saya mula baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, baca. Christina baca dan baca. Christina menjadi lemah. Dalam keadaan dia lemah itulah. Sebab dekat situ tak boleh berubat Kisi. Kalau saya baca lebih dalam lagi, lebih jauh saya baca surah-surah itu, surah ni, benda-benda di sekeliling akan keluar. Dia rasa panas dan saya akan kena serang. Jadi matlamat saya bawa Christina turun, lemahkan dia buat seketika. Dia dah lemah, badan dah lemah, gemalai, dah tak boleh lagi. Saya terus dukung Christina ni masuk dalam kereta. Yang lain-lain sumbat Kisi dalam kenderaan. Nasib baiklah saya memandu ni jenis kenderaan MPV. 8 seater bolehlah semua sumbat dekat dalam kenderaan. Tinggalkan kawasan tu, pandu sampailah ke rumah saya, bawa naik Christina dalam rumah. Kemudian mula sesi berubat. Pendengar Ria 897, bukan satu perkara yang mudah. Tetapi ia sebenarnya satu risiko yang saya ambil. Satu risiko yang saya ambil membawa Christina pulang ke rumah. Kalau tidak, nak berubat dekat mana, Kisi? Dekat kolong blok, nak tarik perhatian orang. Dekat rumah dia, nak kena kasih marah. Nak jelaskan pada mak bapak, nanti saya pula yang dipersalahkan. Bawalah rumah sendiri. Oh, degil Kisi. Benda tu tak nak keluar. Alhamdulillah, dengan izinnya, dia keluar. Saya terus marah budak-budak ni. Rupa-rupanya dapat tahu Kisi, kesemua budak-budak termasuk anak saudara saya ni, kononnya mereka ni ada membentuk sebuah kumpulan paranormal. Korang buat apa malam-malam tempat tu? Mereka ni Kisi, jalan dekat tempat tu dengan tujuan nak cari hantu. Anak saudara saya terus kena tempelak dengan saya Kisi. Cari hantu Ilmu pun tak tahu ke mana. Bacaan pun tak betul. Kawan kena sampuk, semua takut. Ini nak nampak hantu, belum lagi nampak hantu. Marah saya pada mereka. Nasihat saya, tolonglah kepada yang suka mencari hantu, kalau belum cukup ilmu, tak perlulah buat kerja cari hantu. Ada baiknya buatlah kerja cari pahala. Bangang betul budak-budak ni. Terima kasih dan selamat tengah malam.